الحمد لله خالق هذا الكون لحكمة أرادها، من استخلف الإنسان وسخر له هذا الوجود لحكمة أرادها. وصلى الله وسلم على مظهر الخلافة العظمى في هذا الوجود سيدنا محمد، الذي أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، والذي أرسله للعالمين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم إنا نشهدك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأوضح الحجة وتركنا على المحجة لا يزيغ عنها إلا مظلم الفؤاد. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وأبلغه عنا تحية وسلاما. اللهم أبلغ عنا سيدنا محمدا تحية وسلاما، وأقر عينه فيما تجريه على أمته من اللطف، واجعلنا ممن يدخلون السرور على قلبه في كل ما نعمل ونقول وننوي يا أكرم الأكرمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini dengan hikmah kehendak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghendaki untuk kita menjadi khalifah di atas muka bumi ini, yang mana cakrawala ini, alam semesta ini ditaskhirkan, ditundukkan, dipatuhkan oleh Allah untuk manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah. Salawat dan salam kepada seorang yang telah dipilih untuk menjadi penghulu kepada seluruh khalifah di atas muka bumi ini, yang diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan kepada alam semesta ini. Ya Allah, berikan ganjaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana Engkau ganjar para nabi yang Engkau utus untuk menyampaikan risalah dan amanahmu kepada umatnya. Ya Allah, kami menjadi saksi bahwasanya baginda Rasulullah telah menyampaikan risalahmu dan telah menyampaikan amanah yang Engkau telah pikulkan kepadanya, yang tidak akan tersesat bagi sesiapa yang berpegang kepada risalah yang dibawa oleh beliau, kecuali orang yang hatinya telah ditutup dan digelapkan untuk memahami akan risalah tersebut. Ya Allah, berilah kepada baginda Rasulullah al-wasilah dan yang telah Engkau janjikan, serta derajat yang tinggi yang telah Engkau pula janjikan. Ya Allah, sampaikan salam dan salawat kami kepada beliau. Ya Allah, jadikanlah beliau sentiasa senang berada di alamnya. Ya Allah, sampaikanlah kepada beliau perkara-perkara yang dapat menggembirakan hati beliau daripada nasib yang dialami oleh umatnya. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini dalam golongan orang-orang yang menjadi sebab untuk menggembirakan beliau dalam perkataan, dalam perbuatan, dan juga di dalam niat. طلب أن يكون موضوع هذه المحاضرة متصلا بتحديات العولمة للشباب، لا سيما من يطلبون العلم منهم. وفي البداية نذكر أن قاعدة فقهية كنا نقرأها في البدايات على أشياخنا تقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولهذا نحتاج إلى نبذة من التصور الموجز للعولمة. والمقصود في هذه المحاضرة من تحدياتها، العولمة هي مرحلة نعيشها اليوم ارتفعت فيها الحواجز بين الأقاليم، وسهل فيها التواصل بين البشرية جمعاء
أو بمعنى أدق من يمتلك وسائل التواصل التي تيسرت وتسهلت للناس، وصار لهذا التداخل بين الناس في العالم آثار، منها التفاعل بين البشر، التداخل بين ثقافاتهم، التواصل فيما بينهم البين. أثر ذلك على مفهوم المحلية، أي لم تعد هناك قوة لخصوصية بلد بعينها أو ثقافة بعينها، ولهذا الشان أو لهذا الحال انعكاسات على مختلف جوانب الحياة، فمنها الجانب السياسي، ومنها الجانب الاقتصادي، ومنها الجانب الثقافي، والأخير هو الذي أود الحديث عنه في مجلسنا هذا. فالجانب السياسي والجانب الاقتصادي كثر المتحدثون عنه وهو ليس باختصاصي، لكن الجانب الثقافي قل اعتناؤنا وتنبهنا إلى آثاره. وقبل الخوض في هذا المعنى أود أن أذكركم أو ألفت أنظاركم إلى أن هذا المجلس نود أن يكون الغالب فيه هو لغة الحوار فيما بيننا، لهذا سيكون الحديث رؤوس أقلام كما يقولون، يثريها الحوار معكم وتثريها أسئلتكم. Telah diminta pada majlis kita hari ini adalah untuk berbincangkan tentang globalisasi dan cabaran-cabarannya kepada penuntut-penuntut ilmu atau kepada kaum muda, secara khasnya adalah penuntut-penuntut ilmu. Pada permulaannya saya ingin mengingatkan satu kaidah yang ditetapkan, yang telah kita pelajari daripada para masyayikh, tentang satu kaidah, yaitu al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Menghukum sesuatu perkara itu adalah hasil daripada kajian atau tasawur seseorang itu. Dengan tasawur itu dapat menghukum kepada sesuatu. Jadi hukum itu lahir daripada tasawur seseorang. Sebelumnya saya ingin masuk kepada satu ulasan ringkas berkenaan dengan masalah istilah al-aulamah atau globalisasi, yang pada majlis ini yang akan diperbahaskan adalah cabaran-cabaran tentang arus globalisasi itu. Maka saya ingin memberitahukan bahwasanya globalisasi adalah merupakan satu marhalah, satu peringkat yang membawa seseorang itu kepada pemahaman-pemahaman seperti mudahnya untuk berkomunikasi antar sesama manusia dengan pelbagai budaya, pelbagai negara, pelbagai tempat. Sistem komunikasi yang mudah sehingga dapat bertukar, communicate antara satu tempat kepada yang lain dalam pelbagai bidang, difahami sebagai satu globalisasi. Pemahaman seperti ini adalah melahirkan bahwasanya tidak ada di situ satu budaya yang hanya tetap kepada satu negeri atau satu bandar ataupun mana-mana tempat, oleh kerana percampuran di dalam budaya dengan wasilah yang memudahkan kita untuk saling berhubung ataupun berkomunikasi dalam budaya, dalam politik, dalam ekonomi, menjadikan perkara itu adalah merebak ataupun menjadi satu pemahaman tersendiri yang dinamakan adalah al-aulamah. Tak ada satu budaya milik satu negeri dan lain sebagainya, karena adalah percampuran yang berlaku dengan kemudahan perantara yang memudahkan kepada antara negara untuk saling berhubung dalam pelbagai bidang. Telah banyak orang berbicara tentang masalah politik, tentang masalah ekonomi, akan tetapi yang saya ingin tekankan dalam majlis kita, dan ini adalah perkara yang kurang diambil perhatian untuk diperbincangkan, adalah janib tsaqafi, yaitu bahagian budaya itu sendiri. Karena banyaknya orang berbicara tentang ekonomi dan juga masalah politik. Sebelum saya masuk untuk berbicara tentang budaya itu sendiri, maka saya ingin mengingatkan semua yang hadir di sini bahwasanya
Majlis kita pada hari ini adalah saya ingin lebih menekankan antara saya dengan semua yang hadir ini untuk lebih banyak hewar atau diskusi satu dengan yang lain dengan soal jawab. Tetapi dalam mukaddimah ini saya ingin memberikan poin-poin tertentu untuk menjadi bahan renungan kepada kita, dan daripada poin-poin itu boleh kita panjangkan dengan discussion selepas saya menyampaikan. إذا اتفقنا بأن العولمة أزالت الحواجز بين الشعوب، بين الثقافات، بين الأمم، فللوهلة الأولى يمكننا أن نرى جانبا مشرقا في ذلك، وهو أن العالم كله قد تحول إلى سوق للثقافة، بمعنى من كانت بضاعته أجود ومقدمة بطريقة أفضل فهو الذي سيكسب في مثل هذا السوق. إن كانت الثقافة، إذا كنت أنت تمتلك ثقافة وكانت ثقافتك راقية متجددة قوية مقنعة، وكانت لديك الأساليب الصحيحة في إيصال ثقافتك، فالعولمة بالنسبة لك سوق رابح، لأن ثقافتك ستنتشر في العالم. Bila mana kita bersepakat bahwasanya di dalam memahami globalisasi itu adalah meruntuhkan penghalang yang menghalang kita untuk berkomunikasi antara kita dengan sesiapa saja yang ada di alam semesta ini, tiada lagi penghalang, baik di dalam budaya, dalam apa saja, tiada lagi penghalang. Maka dalam hal ini kita dapat memahami bahwasanya globalisasi ini kalau boleh digambarkan adalah merupakan satu market yang bersifat mendunia, market yang terbuka, pasar yang terbuka. Sesiapa saja yang mempunyai barang yang elok, yang bagus, yang produktif, yang indah, maka barang itu bila mana dipasarkan akan mendapatkan customer, yakni pembeli ataupun orang-orang yang ingin memanfaatkan barang itu sendiri adalah semakin banyak, karena barang yang kita ada adalah barang yang amat baik dan amat indah ataupun banyak disukai oleh orang lain. Karena hilangnya pemisah antara kita dengan berhubung dengan semua yang ada di atas muka bumi ini, ulama boleh dipahami adalah merupakan satu market yang besar untuk kita mengajukan barang yang ada dengan kita untuk dapat diterima oleh semua manusia yang berada di atas bumi ini. Kalau Anda mempunyai satu budaya yang indah dan baik dan dapat meyakinkan kepada orang lain untuk diterima dengan cara yang boleh diterima juga, maka Anda adalah merupakan satu peniaga atau penyampai kepada budaya yang baik ini, dan akan tersebar pemikiran Anda tentang pemahaman budaya yang ada dengan Anda untuk diterima oleh orang di masyarakat dunia ini. بل إننا نستطيع أن نرى من خلال ملامح الإمكانيات التي يتاحتها العولمة اليوم للتواصل مع العالم معنى من معاني قرب تحقق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها. زويت أي جمعت لي، زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها، هو الذي نفسي بيده لن يبقى فيها بيت شعر أو حجر أو مدر إلا دخله ديني بعز عزيز أو بذل ذليل. Kalau kita dapat melihat apa yang tadi dijelaskan tentang aulamah itu sendiri, yakni bermakna tiadanya penghalang untuk berkomunikasi dengan sesiapa saja, maka kita akan dapat menjadikan ini sebagai sebab untuk kita menyampaikan apa yang telah datang daripada baginda Rasulullah dan dapat membuktikan kebenaran hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan kepada kita bahwasanya zuwat liyal ardu, yakni telah dilipat ataupun dihimpunkan, dikumpulkan dunia ini untuk aku di timur dan juga di barat. Artinya adalah dihimpunkan untuk dapat dimasuki agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi jiwaku yang berada di tangannya, kata baginda, tidak ada rumah di atas bumi ini yang terbuat daripada tanah ataupun daripada dedaunan ataupun daripada apa saja, melainkan
melainkan agama aku ini akan masuk ke dalam rumah itu, baik dengan dibantu oleh seorang yang membantu ataupun dengan dibantu ataupun tidak. Agama ini akan masuk, akan sampai kepada setiap tempat yang ada di atas muka bumi ini. Ini adalah merupakan satu pembenaran kepada hadis Nabi SAW tentang apa yang kita saksikan di alam kita sekarang ini. وما تيسر من أدوات التواصل اليوم، الوسائل الإعلامية، الإعلام الاجتماعي كما يسمونه السوشيال ميديا، أصبحت اليوم القدرة على إيصال أنوار الدعوة المحمدية، على إيصال خيرات هذه الثقافة إلى العالم متاحة. أتكلم الآن وبالإمكان أن يكون هناك بث فيوجد أناس يستمعون إلى هذا الحديث في الولايات المتحدة وفي الهند وفي أفريقيا وفي دول العرب وفي أوروبا الغربية والشرقية، في روسيا، في الوقت الذي أتكلم فيه معكم، أو بعد ساعة أو ساعتين لمن لا يناسبه الوقت سيجدها في الموقع في صفحة الإنترنت ويستمع إليها. إذن المكنة، الآلة أصبحت موجودة. Dengan kemudahan wasailul i'lam sekarang, teknologi yang baru sekarang yang lebih memudahkan kepada kita untuk berhubung dengan sesiapa saja yang ada di alam ini, yang lebih dikenal dengan social media, adalah merupakan satu sarana untuk menjadi sebab kepada kita menyampaikan dakwah yang telah datang dengannya baginda Rasulullah dan kebaikan yang telah datang dengannya tentang hakikat kebenaran dan kebajikan yang datang dengannya baginda Rasulullah. Seperti mana majlis kita pada hari ini adalah mungkin disaksikan oleh orang yang berada di US, di India, di Afrika, di negara-negara Arab ataupun di Rusia ataupun di Europe. Pada saat yang sama kita berada di sini, yang berada jauh daripada kita pun dapat menyaksikan. Bahkan kalaupun tak sesuai masa timingnya dengan kita, maka mereka dapat menyaksikan pada waktu yang lain. Ini menunjukkan ketiadaan pemisah di dalam hubungan antara kita dengan alam ini. وهذا نوعا ما يعني يحصل الآن، لكن لا نستطيع أن نكون صادقين مع أنفسنا إذا توقفنا عند هذا الحد من النظرة، لأن الغالب على المؤشرات اليوم خلاف ذلك، وهو أن الكثير من شبابنا يشعرون بالتشتت أمام الكم الهائل من المعلومات التي تصب على رؤوسهم وعلى نفوسهم صبا. فالتشتت مظهر من مظاهر انعكاسات هذه المرحلة التي نعيشها. هناك اضطراب، إضافة إلى التشتت الفكري هناك اضطراب نفسي في الصراع في نفس الشاب منا في التعامل مع الوسائل التي أتيحت. كيف يأخذ المعلومة الأنسب، كيف يزن المعلومة، كيف يقبل هذه ويرفض تلك. هناك معنى آخر، أثر الأبواب التي فتحت له على النفس ليس فقط العقل، لأن الإنسان ليس مجرد عقل، ليس آلة حاسوب كمبيوتر تدخل عليه معلومة يحللها ويعطيك نتيجة حيادية. لا، الإنسان يوجد فيه مع العقل نفس. النفس فيها رغبات، فيها شهوات، فيها مطامع، فيها مخاوف، فيها انفعالات وتفاعلات مع ما يحصل حواليها. هذا الانفعال والتفاعل يؤثر حتى على العقل، يؤثر على التفكير الذي يشعر في مجتمعه بالكبت والمنع من كل شيء يريده دون إقناع، دون إفهام. ما أن تأتي هذه الوسيلة وتنفتح له إلا ويبحث أول ما يبحث عن الشيء الذي كان ممنوعا منه في السابق، إن كان هذا الشيء عقليا أو غريزيا شهوانيا أو تواصليا أو تعارفيا أيا كان. فأول ما سيسارع إليه عندما يفتح له الباب البحث عن الشيء الذي كان ممنوعا منه. إذن التفاعل معها ليس فقط تفاعل عقلي، أيضا مع التشتت العقلي عندنا مشكلة الارتباك النفسي الذي يواجهه الشباب، القلق الذي يعقب هذه المرحلة. في البداية فرح ودخل إلى هذا العالم، ثم بعد ذلك بعد أن قطع شوطا فيه عاد بحالة من القلق. كيف يتعامل مع هذا الكم الكبير من المعلومات؟ كيف يتعامل مع هذا الكم الكبير من التواصلات؟
وكيف يتعامل مع سرعة تغير الأحداث وتتابع الأحداث. لأن من آثار التواصل الموجود في عصر العولمة الذي أنتج شيئا جديدا وهو سرعة تتابع الأحداث. في أيام الصغر كنا نسمع في السنة الواحدة حدث أو حدثين كبار. اليوم على مدار الساعة تسمعون أحداثا كثيرة. لا نقول أنها كثرت فقط، لكن في البداية صار من السهل الاطلاع عليها في وقت حدوثها، وبما أنك تطلع عليها في وقت حدوثها أنت ستتفاعل معها سريعا، وردة فعلك تجاهها ستقابل بردة فعل على فعلك أنت، ثم أنت سترد على من رد عليك، فأصبحت التفاعلات أسرع مما كانت عليه، فصارت الأحداث تمضي سراعا. فقبل أن تفكر في الحدث الذي يحصل أمامك، وقبل أن تفكر كيف تتصرف معه، يأتي حدث جديد، وتأخذ فترة إلى أن تستوعب هذا الحدث الجديد وتفكر كيف ستتصرف معه، يأتيك حدث ثالث ورابع وخامس، حتى قالوا أن وكالات الأنباء العالمية تنقل في اليوم الواحد 6 ملايين معلومة تقريبا. 6 ملايين معلومة في اليوم تصبح في متناول يدك تقريبا. فأصبح هناك ارتباك، فصار عندنا 3 أنواع من الارتباك: ارتباك عقلي بكثرة المعلومات، ارتباك نفسي في التفاعل مع الفرص ومع التحديات ومع المخاوف مع القلق مع الشهوات مع الرغبات، ارتباك في التصرف في الصلة بما يحيط بك، كيف ستكون ردة فعلك تجاه ما يجري. Apa yang disampaikan tadi adalah menyentuh kepada apa yang berlaku di sekeliling kita ini, daripada perkara-perkara yang menyentuh kepada akal dan fikiran kita adalah bukan hanya kita berhenti di dalam menilai sesuatu yang ada nyata di hadapan kita dan berhenti kepada apa yang kita nampak untuk memberikan penilaian itu sendiri. Bukan hanya berhenti di situ sahaja. Tetapi yang amat disesali adalah yang berlaku kepada ramai kaum muda adalah banyak berhenti di situ. Yani hanya melihat fenomena yang berlaku di hadapan mereka dan fokus kepada apa yang berlaku kepada fenomena itu sendiri, yang menyentuh kepada akal, fikiran dan perasaan kaum muda itu khususnya, maka akan berlaku kecelaruan di dalam akal fikiran seorang pemuda itu disebabkan oleh kerana terlampau banyaknya informasi yang masuk kepada akal fikiran mereka, sehingga banyaknya informasi ini mengganggu kepada cara berfikir mereka, dan cara berfikir mereka akan menjadi bercelaru kerana terlampau banyaknya perkara-perkara informasi-informasi yang diterima oleh akal fikirannya, sehingga informasi itu semakin banyak dan tidak mampu untuk menerima seluruh informasi itu, akan mengganggu kepada perasaannya, kepada hati dan jiwa seseorang itu, sehingga berlaku di dalam hal ini kecelaruan di dalam berfikir, kecelaruan di dalam jiwa manusia itu sendiri, dan juga kecelaruan di dalam jiwa itu akan melahirkan kepada reaksi seseorang itu di dalam berinteraksi dengan apa yang dia nampak dan difahami oleh akal fikirannya dan menyentuh kepada hatinya, melahirkan reaksi berdasarkan pemahaman yang difahami oleh akal dan juga menyentuh kepada hatinya, sehingga ramai daripada mereka itu sendiri tidak pandai untuk menimbang sesuatu. Maka berlaku mereka itu adalah satu tindakan yang negatif, yang tindakan yang negatif yang mengundang tindakan negatif itu kepada reaksi daripada tindakannya yang negatif itu kepada hasil yang negatif juga kepada dirinya atau kepada masyarakat yang di sekelilingnya. Ini semua adalah yang berlaku disebabkan oleh kerana kecelaruan di dalam fikiran kaum muda khususnya di dalam memahami informasi-informasi yang diterima oleh akal mereka. Seseorang yang dia adalah dilarang untuk sesuatu, maka dengan kemudahan yang ada sekarang ini, dia ingin mencari tahu sebab kenapa dia dilarangnya, ataupun berusaha untuk mendapat tahu apa sebab di sebalik itu, yang kemungkinan dengan dia mencari sebab itu akan tergelincir sehingga melakukan perkara yang dia dilarang awalnya. Bila mana reaksi itu yang lahir daripada pemahaman yang salah, yang menyentuh kepada perasaannya,
reaksi itu adalah keliru, akan melahirkan satu reaksi daripada pihak yang kita berbuat kepada dia dengan reaksi negatif, adalah reaksi yang negatif juga daripada orang lain, maka akan berlakulah kecelaruan dan juga keributan di dalam berhubungan sesama manusia. Bagaimanakah seseorang itu dapat memahami bahwasanya informasi-informasi yang sentiasa diterima oleh manusia itu adalah tidak hanya seseorang berhenti kepada penilaian kepada informasi itu sendiri, melainkan manusia lebih jauh untuk berfikir dan pandai untuk mengambil tindakan. Dahulu, kata Al-Habib menyampaikan, dahulu ketika kita masih kecil, kita mendengar kejadian-kejadian satu, dua, sikit sekali. Tetapi hari ini, dengan adanya kemudahan yang serba tersedia dan serba mudah, pada satu waktu kita dapat mendengar pelbagai kejadian, bukan hanya di tempat kita, tapi di alam, di dunia ini yang terbentang luas. Dalam satu masa kita boleh mendengarkan pelbagai kejadian-kejadian yang berlaku di atas muka bumi ini. Kejadian-kejadian yang berlaku, yang kita dengar dan kita tengok itu mengundang reaksi daripada kita. Reaksi kita ini menjadi ukuran kepada reaksi yang daripada luar sana. Kalau kita berbuat, ada tindakan daripada orang lain yang kita berbuat kepada dia, berdasarkan reaksi kita, kalau tak betul, akan lahir pun juga perkara yang tak betul, jawaban kepada reaksi kita yang tidak betul. Dikatakan bahwasanya wakalatul amba atau itu pembawa berita, pusat markas yang menyebarkan berita, dalam satu hari itu dapat menyebarkan berita kejadian-kejadian lebih kurang 6 juta informasi atau berita yang disampaikan melalui media. Adakah seseorang boleh menerima 6 juta maklumat, 6 juta informasi kepada akal fikiran kita sahaja? Kita dihadapi dengan satu informasi, maka informasi ini menyentuh kepada akal kita dan menyentuh kepada jiwa kita, menyentuh kepada reaksi kita. Reaksi kita ini kepada satu masalah yang belum settle lagi, datang lagi satu masalah yang mengundang akal fikiran kita untuk terpengaruh, jiwa kita dan juga reaksi kita. Yang perkara yang kedua ini belum disettlekan lagi, timbul lagi masalah yang ketiga, dan begitu seterusnya, sehingga kita berada dalam keadaan kecelaruan disebabkan oleh kerana mengikuti kejadian-kejadian yang ada yang tak settle satu demi satu, sehingga kejadian itu menumpuk di akal fikiran kita dan mengganggu kepada cara berfikir kita dan juga cara penilaian kita. Kesimpulannya adalah di dalam menyikapi segala perkara yang berlaku adalah ada 3 perkara. Yang pertama adalah menyentuh kepada akal fikiran kita, yang kedua kepada jiwa kita, sehingga jiwa ini adalah mempunyai rasa takut, nafsu dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah reaksi kita, yang mana reaksi itu hasil daripada apa yang difahami oleh akal, yang menyentuh kepada perasaan dilahirkan dengan perbuatan. المشكلة الثانية التي تواجهنا هنا والتحدي الذي سيواجهكم أن دوران عجلة هذا الوضع الجديد الذي نعيشه بدأ يشكل شخصية الإنسان الجديد في الأرض، وأنت تشعر الآن أنك أكثر قدرة على التعامل مع المعلومات من جيل والدك أو حتى جيل أخيك الذي يكبرك ب5 سنوات أو ب7 سنوات. والأطفال الصغار اليوم أو الناشئين في العاشرة من أعمارهم يتعاملون مع أدوات التواصل الاجتماعي اليوم بمهارة أكثر منك أنت، وبالتالي يأخذون معلومات أسرع، وهذه المعلومات تأتي مباغتة وسريعة وخاطفة وساحرة أحيانا ومختلطة مع كثافتها، يصعب على الإنسان أن يميز بين الصواب والخطأ فيها، وبسبب سرعتها يجتذبه منها ما كان مناسبا لحالته النفسية، لا أقول لقناعته العقلية. هو غضبان من وضع معين، ستجتلبه المعلومات التي تتناسب مع غضبه. هو يشعر بحاجة جنسية أو حاجة إلى المكانة أو تصفيق الناس أو البروز، ستجتذبه المعلومات التي تتعلق بذلك. لديه طموح مالي معين ستجتذبه. فالميزان في التعامل مع المعلومات، مع أنه مع كل جيل يأتي من بعدنا سيكون الفرص أكبر، إلا أن التركيز أقل، التثبت أقل، التأكد من المعلومة أقل. شيء آخر أخطر
وهو البناء المنطقي المتسلسل لفهم المعلومة يختل في العالم كله حتى قبل الإسلام. العقل البشري أوصله الله عز وجل إلى منهجية، منها ما عبر عنه بالمنطق. المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة تأتي بالنتيجة. هذا التسلسل المنطقي للمعلومات والتعامل معها يختل عند الجيل الآن. هذا تحدي يقابلك فيما يتعلق بنفسك، ثم فيما يتعلق بمن ستتعامل معهم، بمن يحيطون بك. هناك تحدي آخر وهو التحدي الأخلاقي، التحدي القيمي. في المجتمع الجديد بدأت ترتسم أيضا شخصية جديدة لمفهوم القيم والأخلاق. أصبح مفهوم القيم والأخلاق يتجه نحو الفردية، بمعنى كل واحد يكون له منظومة خاصة به من القيم والأخلاق. أنا بالنسبة لي الصواب كذا والخطأ كذا. طيب الصدق هل هو فضيلة؟ يقول ممكن يكون فضيلة لكن أحيانا لا. الأمانة فضيلة، يعيد النظر هل الأمانة فضيلة أو لا. الإخلاص فضيلة أو لا. الوفاء فضيلة أو لا. فحصل هناك ارتباك في منظومة القيم والأخلاق. هذا الارتباك متصل بهذا التسارع الذي يعيشه العالم. أيضا التثبت من صحة ما يصل إليك. الآن أمامك سباق، الذي يمتلك وسائل في إيصال المعلومة أكثر، في بهرجة المعلومة أكثر، في وضوح المعلومة أكثر، في مباشرة المعلومة أكثر، هو الذي يجتذب الناس أكثر. فأصبح هناك اختلال في ميزان فهم المعلومة في التعامل معها. السيلان موضوع آخر، تحدي آخر، السيلان الفلسفي الذي حصل، السيولة الفلسفية التي حصلت بين الناس، بين البشر. بمعنى أصبحت تقرأ فلسفة شرق وفلسفة غرب وفلسفة شمال وفلسفة جنوب. هذا مفيد لو أن عندك قاعدة، لو أنك مؤسس بشكل جيد. لكن المشكلة أنك تأتيك ريح من هنا وتأتيك ريح من هنا، فتشعر أنك قد تشتت. هذا التشتت المتعلق بالمعرفة الفلسفية، المتعلق بالثوابت الأخلاقية، المتعلق بالقيم، هو تحد سيقابلنا في الأيام التي تأتي. Problem yang kita hadapi di zaman kita sekarang ini adalah perjalanan masa yang begitu cepat dengan pelbagai kejadian yang berlaku akan membentuk kepada karakter seseorang itu sendiri. Anda semua adalah merupakan pelajar-pelajar ilmu. Di dalam menyikapi apa yang ada di hadapan Anda dengan kepelbagaian teknologi dan pembaharuan yang berlaku, Anda ini adalah lebih baik daripada zaman sebelum Anda, baik itu zaman ayah Anda sendiri atau mungkin abang atau kakak kepada Anda yang lebih tua 5 atau 7 tahun. Anda adalah lebih pakar daripada mereka disebabkan Anda lebih kerap berinteraksi dengan zaman Anda berbandingkan kepada zaman sebelum Anda. Generasi yang selepas Anda akan lebih pandai di dalam menyikapi keadaan berbandingkan kepada Anda sendiri, karena Anda akan berada di satu peringkat adalah yang terkebelakang berbandingkan kepada generasi selepas Anda itu sendiri. Budak yang dalam usia dalam 10-11 tahun di zaman kita sekarang ini sudah pandai menggunakan pelbagai alat yang mudah untuk mendapatkan informasi, dan mereka lebih cepat untuk menerima informasi berbandingkan kita. Sebab yang mereka hadapi adalah berbeza dengan apa yang kita hadapi. Maklumat, informasi-informasi yang berterusan datang kepada kita, dan terkadang informasi itu adalah sahirah, dapat menyihir akal fikiran kita, berlaku kecelaruan dalam akal fikiran kita, sehingga kita tidak dapat membezakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana salah, yang mana yang benar, sehingga kecelaruan itu adalah menyentuh kepada jiwa kita. Seseorang yang dia marah kepada sesuatu yang berlaku di sebuah tempat, yang perkara itu yang berlaku menyentuh kepada perasaannya, dan dia marah kepada apa yang dia tengok daripada kejadian yang sedang berlaku, maka akan mengambil peluang daripada sifat marah orang yang mendengar kepada sesuatu informasi yang menyentuh sifat marahnya, maka baik itu menyentuh tentang identiti, tentang masalah negara, ataupun apa saja permasalahan yang menyentuh kepada nafsunya untuk marah, melahirkan reaksi daripada orang itu sendiri tanpa menimbang reaksinya dengan tindakan-tindakan yang keluar daripada kebenaran. Kecelaruan di dalam
menimbang sesuatu itu disebabkan maklumat-maklumat yang terlalu banyak diterima oleh seseorang adalah akan menyebabkan kecelaruan di dalam mengambil tindakan. Pelbagai maklumat yang ada itu adalah merupakan satu peluang untuk kita memfokus bukan kepada seluruhnya, tapi kepada tempat-tempat tertentu yang mendatangkan manfaat, yang perlu untuk kita fokus kepada sesuatu bahagian sahaja, bukan kepada keseluruhannya, karena kalau kepada keseluruhannya akan melahirkan kecelaruan di dalam akal fikiran kita. Apa yang berlaku akibat daripada kecelaruan itu adalah cara berfikir kita ini adalah tidak lurus. Sudah bercampur semua yang ada di dalam akal fikiran kita. Maka berdasarkan dengan kecelaruan itu, kita selalu belajar tentang ilmu mantik, yang itu tentang akal fikiran itu sendiri, yang dengan gabungan beberapa mukaddimah akan melahirkan satu natijah, akan menghasilkan satu hasil dengan menggabungkan beberapa mukaddimah dalam ilmu mantik. Bila demikian yang berlaku kepada seseorang yang tidak menimbang akal fikirannya, hanya dengan akal fikiran sahaja tanpa ada timbangan selain daripada akal fikiran itu sendiri, akan melahirkan satu pemahaman natijah yang keliru karena tidak mempunyai timbangan di dalam menimbang apa yang dia saksikan. Apa yang berlaku juga adalah cabaran di dalam akhlak atau nilai-nilai murni. Di zaman kita sekarang, masyarakat kita sekarang ini memahami tentang akhlak atau qiyam, nilai-nilai murni itu sendiri difahami sebagai pemahaman individual. Seseorang yang memahami tentang satu pemahaman yang dianggap itu adalah merupakan satu nilai murni atau satu akhlak, maka dia akan jadikan apa yang dia paham itu adalah akhlak, tak kisah orang lain terima atau tidak terima. Ini yang berlaku di zaman kita sekarang. Tentang sifat kejujuran atau kesungguhan, dia adalah merupakan akhlak atau bukan? Adakah dalam bersifat jujur boleh berdusta atau tidak, ikhlas dan juga lain sebagainya, nilai-nilai murni yang merupakan perkara-perkara yang digalakkan dan bahagian daripada akhlak. Bila mana dinisbahkan kepada individual, masing-masing akan mempunyai interpretasi sendiri di dalam memahami akhlak ataupun qiyam itu sendiri. Maka bila mana masing-masing mempunyai pemahaman di dalam akhlak dan juga qiyam atau nilai-nilai murni, masing-masing akan menganggap apa yang difahami itu adalah benar dan merupakan perkara yang baik. Yang penting di dalam segala sesuatunya adalah at-tathabbut, yakni kita berusaha untuk mencari kebenaran apa yang berlaku di hadapan kita itu sendiri daripada kejadian-kejadian, agar supaya kita benar di dalam menimbang apa yang telah kita fahami, dan juga apa yang berlaku di sekeliling kita daripada arus yang deras di dalam ilmu falsafah itu sendiri, baik di timur ataupun di barat. Boleh kita mengambil manfaat daripada itu semua bila mana diasaskan cara pemahaman kita dengan kaedah yang kuat, dengan berhati-hati untuk menerima dan memahami informasi yang kita terima, barulah cara berfikir kita akan menjadi lurus. يقول صلى الله عليه وآله وسلم مصورا لهذا الخداع المعرفي الذي يحصل اليوم: إن بين أيديكم سنون خداعة، إن بين أيديكم سنين خداعة يصدق فيها الكذوب ويكذب فيها الصدوق ويؤتمن فيها الخؤون ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه من الناس، أي الذي لا يملك شيء يقال لكن لديه الوسيلة التي من خلالها يوصل ما يريد أن يقول. الفقير إلى الله أسميه ترف التلقي، مرض نعيشه اليوم. ما معنى ترف التلقي؟ أن صار عندنا ترف في الاستماع وفي المشاهدة. حتى أستطيع أن أستمع إلى محاضرتك ينبغي أن يكون مستوى وضوح الصوت عالي، لأني تعودت أن أسمع بسماعة الأذن الهيدفون. حتى أشاهد محاضرتك أو أشاهد كلامك أحتاج أن يكون مستوى الوضوح عالي، لأني تعودت على الشاشة الجديدة التي تعطيني أدق أنواع. لا تطل علي في الكلام ولو قليلا، أنا تعودت على الإعلام الخاطف، على المعلومة السريعة، على الترتيب المركز. هذا الترف الذي في التلقي عندنا اليوم يجعل آذاننا وأعيننا تنصت وتركز مع من يمتلك تصوير الحدث أو إيصال المعلومة بالطريقة المترفة أكثر، التي اعتدنا عليها أكثر في الاستماع. بمعنى أنه لا يستطيع أن يوصل المعلومة اليوم إلا من يملك أدوات إخراج هذه المعلومة، ولو لم يكن هذا الذي يملك الأدوات لديه شيء يستحق أن يستمع إليه.
ولو كان عند الآخر شيء يستحق أن يستمع إليه، لكن لا يملك هذه الوسائل يصعب أن يستمع إليه. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita apa yang sedang kita alami di zaman kita sekarang ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kamu tahun-tahun khadda'ah, yakni tahun-tahun yang menipu kepada kamu. Yang jujur dikatakan dusta, yang dusta dikatakan jujur. Yang memegang amanah dikatakan pengkhianah, yang berkhianah dikatakan memegang kepada amanah. Dan akan datang kepada kamu dan akan berbicara di hadapan kamu golongan yang dinamakan Ar-Ruwaibidah. Siapakah itu mereka Ar-Ruwaibidah wahai Rasulullah? Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu, kosong, tetapi dia boleh untuk berbicara, untuk menyampaikan, untuk berceramah. Itu adalah dikatakan Ar-Ruwaibidah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kata beliau mengatakan bahwasanya memberikan satu istilah tersendiri kepada apa yang berlaku di zaman kita sekarang ini adalah yang saya namakan dengan tarafut talaqqi, yakni terlalu banyaknya terlalu banyaknya pendengar-pendengar yang mendengarkan informasi-informasi, pembicara-pembicara terlalu banyak di zaman kita sekarang ini, dan masing-masing pendengar itu mempunyai kecenderungan sendiri di dalam cara mendengarnya. Contohnya, kalau saya ingin atau lebih suka mendengarkan ceramah Anda ketika berbicara itu, tetapi dengan speaker yang jelas, gambar screen yang jelas, dan juga penampilan yang jelas, itu kebiasaan saya untuk mendengarkan bila mana Anda berbicara. Mana-mana pembicara yang tidak mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan apa yang saya suka, maka saya kurang memberikan minat mendengarkan kepada apa yang saya saksikan, karena tak sesuai dengan apa yang saya inginkan untuk saya dengar. Maka telinga ini dengan sistem yang seumpama ini hanya akan fokus kepada apa yang saya suka untuk saya dengar. Maka mereka yang membuat peralatan-peralatan ini adalah bersaing satu dengan yang lain untuk memberikan satu produk yang terbaik daripada alat-alatnya, karena ramai daripada manusia yang suka kepada hal-hal yang seumpama ini, sehingga lebih fokus kepada cara untuk menyampaikan maklumat itu berbandingkan kepada isi maklumat itu sendiri. Demikianlah yang berlaku di zaman kita sekarang ini. وراني قد تفرعت وخرجت عن الذي كنت أريده من الاكتفاء ببعض النقاط لفتح باب الحوار. النقطة الأخيرة التي أريد أن أطرحها هو أن الذي يستمع الكلام في بداية المحاضرة يشعر بالأمل الكبير وأن كل بيت سيدخله الإسلام، والآن أغلقتها علينا في الجزء الثاني من المحاضرة المشاكل هذه كلها. نقول لا، الحقيقة أن العصر الذي نعاني ثقافة العولمة الذي نعيش فيه لبه وسره الحقيقي الذي إن ملكت مفتاحه استطعت أن تتجاوز جميع تحدياته بنجاح وتؤثر فيه أنت. المشكلة والحل أنت. أشبه الإعلام، خطر في بالي الآن وجه، كان بعض الصالحين يسأل عن حكم السماع. تعرفون السماع؟ الإنشاد بالأصوات الجميلة، بالقصائد اللي فيها شيء من الغزل وغيرها، بالدفوف، بالأدوات. كان بعض العلماء يقول جميل، وبعض العلماء يقول هذا له، وبعضهم يقول معازف، وبعضهم قال يجوز. الإمام الغزالي قال كلمة جميلة، قال السماع لا يورد عليك شيئا جديدا، السماع يحرك الكامن فيك أنت. فإذا كان الغالب عليك محبة الجمال الراقي، مجرد أن تسمع الصوت الجميل والنغمة الجميلة سيتحرك فيك شيء راقي. وإن كان الغالب على نفسك أنت الميل إلى الشهوات والأشياء الدنية، فالسماع سيحرك هذا فيك. السماع كالحصاة التي تلقيها في الماء فتحرك الماء فيثور ما كان كامنا فيه. العولمة لها هذه الصفة. ثقافة العولمة تأتي تصدمك، تأتي تصب في جوفك شيء، هذا الذي تصبه في الحقيقة هو لن يضيف إليك شيء بقدر ما سيفجر فيك أشياء، سينمي فيك أشياء. فإن حرصت على ترقية الخلق في داخلك، على حراسة الخلق، إن حرصت على أن تكون صادقا مع نفسك قبل أن تكون صادقا مع الناس،
ان حرصت على ان تربي فيك سنة نقد الذات، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. عندك شجاعة أن تواجه نفسك بالنقص الذي فيها، بالخطأ الذي فيها، بمطالبتها بالتصويب. إن دخلت وعندك القدرة على ضبط انطلاقة نفسك في معترك التسارع الذي يحصل، عندما ترى الكل يتفاعل وينفعل ومتسارع، عندك القدرة على أن تقف قليلا، تقول لا انتظر لحظة، تقول لنفسك تأمل، لا تأخذك الأحداث، انظر في الأمور، وانظر بارتباطها بمقاصد حياتك الذي حددتها أنت، انظر ارتباط ما يجري بآمالك التي أملتها، فلا تضيع منطلقاتك ولا تضيع أهدافك التي تريد تصل إليها، وبين منطلقاتك ثوابت أخلاقك قيمك، وبين آمالك التي تأملها، ما ترجوه في هذه الأيام التي تقضيها في الدنيا من نفع للخلق وللعباد ومن ارتقاء ينفعك في الآخرة، بين منطلقك وبين غايتك التي تريد أن تصل إليها، هذا المعترك بينهما نفسك هي التي تحدد فيها المفتاح. عندما تستطيع أن تخرج من الصخب اليومي لتصلي ركعتين في جوف الليل، تعيد فيها معنى حضور قلبك مع ما تفعل، فتصبح وأنت تفعل الشيء مرتبطا بما تريد، مرتبطا بما ترى، مرتبطا بما تحدد، ولا تخرج وأنت فاقد البوصلة فتتشتت مع ما يحيط بك. نفسك هي المشكلة وهي الحل. فإذا التفتت إلى بنية نفسك في داخلك، إلى تزكية نفسك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقبلت على بحر العولمة، على عاصفة العولمة وأنت ثابت رابط الجأش، تأخذ من الجديد ما هو مفيد وتبتعد عما فيه التبديد، وتنظر بعين ثاقبة فتخترق الغش الذي يحصل من خلال الشاشة، من خلال المعلومة، لتبحث عن جذر المعلومة، لأن جذر المعلومة يربطك بجذر منطلقك أنت، فتغير وتصحح فيما عندك، نعم، لكن بخطى ثابتة، لا تشعر أنك قد أصبحت في مهب الريح. صاحب هذه الشخصية هو الذي يمكن أن يأخذ بزمام تحديات العلماء، أولا ليرتقي هو، ليصحح ما عنده هو، ليفيد غيره هو، ليفيد غيره بمعنى يفيد أسرته، يفيد وطنه، يفيد أمته، يفيد العالم الذي يحيط به، يفيد الأرض التي يمشي عليها. ثم ينظر في كل هذا فيجد أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قد ربطنا في كل ذلك بمقاصد عالية، ووضع لنا ضوابط تحرس ما نسير فيه، ثم فتح لنا المجال في الانطلاق. هذا المعنى هو مفتاح التعامل مع التحديات، أيا كان تخصصك، هندسة، طب، إدارة أعمال، علم نفس، تواصل اجتماعي، علم شرعي ترث به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أيا كان اختصاصك، النهاية الإنسان في نهاية الأمر واحد، النفس واحدة، السعادة كل السعادة، النجاح كل النجاح، الفلاح كل الفلاح مرتبط بتزكية النفس. انظر بعد أن أقسم الله بالعوالم، ليس بالعولمة، بالعوالم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، الشمس والقمر، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما ضحاها، ونفس وما سواها. جعل ذروة القسم يصل إليك أنت، إلى نفسك. طيب هذا القسم بالعوالم، ليس بالعولمة، بالعالم، بالعوالم، الكون كله، ما الذي وراءه؟ القسم الذي أوجد المتقابلات، شمس، قمر، ليل، نهار، سماء، أرض، لكن نفس أنت واحد، جعلك الخليفة في هذا الكون. ونفس وما سواها، المتقابل في النفس، النفس لا يقابلها شيء آخر، لكن في داخلها هي متقابلات، فألهمها فجورها وتقواها، شمس، قمر، ليل، نهار، سماء، أرض. بالنسبة لك أنت مهما تنوعت، مهما تقابلت، لا، بالنسبة لك أنت فجور، تقوى، تعاملاتك في داخل نفسك. بعد القسم الكبير من الله عز وجل جعل جواب القسم ماذا؟ أقسم بماذا سبحانه وتعالى؟ على ماذا؟ يقول عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انتهى، قرار رباني. الفلاح، كل الفلاح مع ما يحصل في الوجود كله مرتبط بتزكية نفسك.
طلب التطهير للنفس والتنمية. التزكية ما هي؟ تطهير وتنمية، تطهير وترقي. فتطلب دائما الأطهر في كل ما تفعل، وانت لو تطهر اطلب الأطهر والتنمية، الترقي، الزيادة. لا تتوقف عند حد، لا، اطلب دائما الزيادة في العلم، الزيادة في الفهم، الزيادة في الرقي، الزيادة في الصلات، في العلاقات، الزيادة في الأخلاق. طلب الزيادة، طلب الطهارة مع طلب الزيادة، هذان الأمران. قد أفلح من زكاها، قسم من رب العباد، وقد خاب من دساها. الذي يعيش وهو غافل عن معنى تزكية النفس، عن هذين المعنيين، الطهارة وماذا؟ والزيادة. الزكاة ما هي عند العرب في اللغة؟ الزكاة ما هي؟ النماء والطهارة، الطهارة والنماء، هي الزكاة. قد أفلح من زكاها. إن عشت أنت تطلب طهارة وزيادة. ماذا تدرس؟ هندسة؟ كن نقيا في دراستك الهندسة، لا تغش غيرك، لا تأخذ جهد غيرك، لا تقبل ما لا تستحق، لا تلوث لا تجعل نيتك خبيثة في هذا العمل مقتصرة فقط على مصلحتك الشخصية، واطلب الزيادة. آخر ما توصل إليه العالم اطلب أن تصل إليه، ثم اطلب أن تضيف أنت إلى العالم نظريات جديدة واكتشافات جديدة. اطلب الزيادة دائما. في الطب كن كذلك، في الفلسفة كن كذلك، في التاريخ كن كذلك، في علم النفس كن كذلك، في الشريعة كن كذلك. فإذا عشت أنت تطلب هذين الأمرين، طهارة مع زيادة، لأن الزيادة بدون طهارة تتحول بها إلى شيطان. كيف؟ لأنك تصبح فقط تفكر في نفسك، ما تفكر في غيرك ولو أضررت بغيرك. وطهارة بدون زيادة تضطر أن تنعزل، ستبحث عن خلوة أو عن جبل تعبد الله فيه، إن شاء الله أنت على خير، لكن فاتك الخير الأكبر في نفع الناس. فطهارة بدون زيادة تقهقر عن التأثير في العالم، هروب من العولمة، من آثار العولمة. وزيادة بدون طهارة شيطانة تتحول، وتكون نقص وأنت تتوهم أنها زيادة، لأنك كلما ازددت كلما نقص من نفسك، كلما فقدت من إنسانيتك. تزداد من المال، تزداد من المنصب، تزداد من الشهادات، تزداد من الشهرة، تزداد من العلاقات، أي ما تطلبه. إذا لم يكن هناك تطهير، استمرار في التطهير مع الزيادة، هذه الزيادة في النهاية ستقتل فيك أنك إنسان، تتحول فقط كيف تأخذ. هذا التحدي الحقيقي الذي جميع التحديات التي كانت قبله هي هامش. التحدي المعرفي أمام هذا التحدي هامش، التحدي الاقتصادي هامش، التحدي السياسي هامش، التحدي المعلوماتي هامش. كل التحديات تصبح هامش أمام هذا اللب من التحدي. تعرفون لماذا؟ لأن هذا التحدي تقابله لتخرج منه، إما أن تخرج إنسان أو تخرج صورة إنسان فقد إنسانيتها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على هذا المعنى، يجعلنا من أهل التزكية لا من أهل التدسية، وأن يجعلنا من الذين يرتقون في هذا المرتقى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأبشروا بخير كبير. ستهب رياح ستزعزع كثير من الناس، البعض سيفقدون إيمانهم، البعض سيشكون في ربهم، البعض سيلحدون من أبناء المسلمين، البعض سيعيش لحظة ارتباك. لا تقلقوا، من يشعر بذلك يأتي ويسأل ويبحث، لكن هذه فترة مؤقتة لن تغوص إلى العمق، ستكون سطحية. ستأتي بعدها فترة تظهر فيها ثمار الذين عاشوا هذه الفترة وهم يبحثون عن المعنى الأعمق، النفس، يبحثون عن التطهير وماذا؟ التطهير وماذا؟ النماء، الزيادة، التطهير والنماء، التطهير والنماء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يصطفيهم لذلك وممن يختارهم لخدمة ما هنالك. ونستمع إلى الشباب ومحاوراتهم بعد الترجمة. طلنا. Saya rasa saya keluar daripada tajuk yang saya mulai sebentar tadi, kata beliau, yang mana pada perbincangan awal difahami bahwasanya tidak ada satu rumah di atas bumi ini kecuali akan dimasuki oleh agama Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada bahagian terakhir ini saya ceritakan tentang perkara-perkara yang mungkin boleh difahami bahwasanya perkara yang kedua ini adalah menutup harapan kita yang kita berharap tadi. Sebetulnya tidak. Apa yang ingin saya sampai daripada dua perkara yang zahirnya itu adalah adanya
pincang atau bercanggahan daripada perbincangan yang pertama dan perbincangan yang kedua adalah saya ingin sampai kepada satu perkara yang amat muhim, yang amat penting, yaitu mengenai kepada anda sendiri, yakni kepada setiap individu yang ada di antara kita. Kata Imam Al-Ghazali ketika mengomentari tentang perbezaan pandangan di dalam as-sama', yakni di dalam seseorang yang membacakan lagu ataupun nyanyian ataupun suara-suara yang indah, maka sebahagian mengatakan ini adalah merupakan perkara yang baik, sebahagian pula mengatakan ini perkara yang melalaikan. Jadi lagu atau insyad ataupun qasidah itu sendiri, adakah dia ataupun nyanyian-nyanyian, adakah perkara itu melalaikan ataupun perkara itu adalah yang indah ataupun perkara yang baik? Kata Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya lagu itu, nasyidah ataupun nyanyian, adalah sesuatu yang menyentuh kepada apa yang ada di dalam kita. Seseorang yang suka kepada suara yang indah, maka dia akan mengatakan ini adalah indah, tapi karena suaranya. Seseorang yang dia dikuasai dengan nafsu dan syahwatnya, bila mana mendengarkan lagu atau nyanyian, maka akan tersentuh nafsu dan syahwatnya dengan lagu dan nyanyian itu. Intinya adalah apa yang ada di dalam kita, itulah yang akan tersentuh dengan apa yang kita dengar. Problemnya bukan apa yang kita dengar, tetapi apa yang ada di dalam diri kita sendiri untuk menilai apa yang kita dengar. Itu adalah maksud daripada Al-Imam Al-Ghazali. Apa yang berlaku di sekeliling kita ini daripada aulamah dan juga kepelbagaian yang berlaku daripada informasi dan lain sebagainya yang masuk di dalam akal fikiran kita dan masuk ke dalam hati kita, demikian juga di manakah sikap kita di dalam menilai semua sesuatu yang masuk melalui akal fikiran kita. Hendaklah kita lebih fokus untuk melihat apa yang ada di dalam diri kita, untuk memilih apa yang kita terima, tetapi bukan menerima apa saja tanpa menilai apa yang kita terima. Mestilah kita mempunyai security guard di dalam diri kita, yaitu untuk hanya menerima perkara-perkara yang baik. Bersungguh-sungguhlah, berjujurlah kepada diri anda sendiri. Berusahalah untuk kita memahami tentang istilah yang digunakan adalah naqdud dzat, yakni kita kritik kepada diri kita sendiri bila mana diri kita memang tidak benar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu." Aku tidak membebaskan diri aku ini sendiri, hawa nafsu aku sendiri, sesungguhnya hawa nafsu ini mengajak kepada perkara-perkara yang buruk. Ini adalah istilah naqdud dzat, kritik kepada diri sendiri, tegur diri sendiri. Kalau memang diri sendiri itu adalah tidak berbuat perkara yang betul atau berbuat salah, akui perbuatan salah bila mana anda memang berbuat salah. Apa yang berlaku di sekeliling kita ini dan reaksi kita di dalam menyikapi segala kejadian yang ada di sekeliling kita ini, hendaklah kita menimbang yang mana mendatangkan perkara yang baik untuk kita terima dan kita tinggalkan perkara yang mendatangkan mudarat kepada kita. Jangan kita terperangkap dengan apa saja yang berlaku di sekeliling kita sehingga membawa akal fikiran kita kemana saja berlakunya perkara-perkara kejadian-kejadian yang ada di hadapan kita. Tegakkan di dalam diri kita timbangan untuk menimbang segala sesuatu yang kita terima dan kita faham. Letakkan objektif-objektif tertentu yang menjadi harapan kepada kita untuk sampai kepada objektif-objektif yang mulia itu sendiri, dan gariskan satu garisan tertentu yang baik untuk sampai kepada objektif itu. Jangan kita di dalam menjalani untuk sampai kepada objektif kita diambil ke kanan dan ke kiri sehingga kita terlupa kepada objektif utama kita yang baik. Dan jangan sampai juga untuk sampai kepada objektif yang baik ini sendiri kita tidak menimbang cara untuk sampai kepada objektif itu. Jadi permasalahan yang sebenarnya adalah pada diri anda sendiri. Seseorang yang mendapati berat untuk bangun malam salat 2 rakaat umpamanya, ini menyentuh kepada diri anda sendiri. Kalau anda tahu di sebalik apa yang anda lakukan adalah perkara yang baik, anda tidak akan menganggap perkara itu adalah perkara yang berat. Aulamah yang sebenar, globalisasi cabarannya yang sebenar,
kecelaruan informasi yang ada di sekeliling kita adalah cara penyelesaiannya adalah Anda sendiri, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan tadi kata beliau adalah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Akan berjaya seseorang yang membersihkan jiwanya dan akan rugi orang yang mengotorinya. Anda berada di dalam lautan globalisasi yang terbentang luas ini. Jangan Anda terpengaruh dengan apa saja yang Anda tengok dan apa saja yang Anda dengar. Dirikan pada diri Anda satu benteng-benteng tertentu untuk memilih apa saja yang Anda tengok dan apa saja yang Anda dengar. Perbaiki diri Anda sendiri untuk menimbang segala sesuatu. Anda dapat memperbaiki yang di sekeliling Anda, bermula daripada keluarga dan masyarakat, bahkan alam semesta ini. Nabi Muhammad SAW adalah mengajarkan kepada kita untuk sampai kepada objektif-objektif yang tinggi dan mulia, dan membuka peluang yang terbentang luas daripada setiap objektif yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Anda belajar engineering ataupun sains ataupun ilmu psikologi ataupun ilmu syariah, hendaklah Anda bijak di dalam takhasus dalam jurusan Anda sendiri, untuk menjadikan jurusan yang Anda ambil itu berkaitan dengan firman Allah yang tadi dibacakan tentang kejayaan yang disifatkan oleh Allah kepada jiwa-jiwa yang membersihkan, kepada orang yang membersihkan kepada jiwanya sendiri. Bagaimana Anda sebagai seorang engineer adalah berkhidmat kepada diri Anda sendiri, sebagaimana Allah perintahkan Anda untuk berbuat sedemikian, untuk tidak menipu, untuk tidak mengambil kepentingan diri Anda sendiri, bahkan digunakan ilmu yang Allah bagi kepada Anda dalam keberbagian jurusan yang Anda belajar, untuk Anda jujur dengan diri Anda sendiri sebagaimana Allah minta kepada Anda. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menceritakan tentang siapakah itu manusia dan insan ataupun nafsu ataupun Anda itu sendiri, adalah bersumpah dengan alam semesta ini. Dikatakan tadi bukan bersumpah dengan aulamah, tapi dengan al-awalim, dengan alam semuanya. Allah bersumpah demi matahari, Allah bersumpah demi bulan, Allah bersumpah demi malam, Allah bersumpah demi siang, dan pada penghujungnya Allah bersumpah demi diri Anda sendiri. Bersumpah dengan alam semesta terlebih dahulu, wa syamsi wa duhaha, tadi ayat yang dibacakan adalah bersumpah demi matahari, demi bulan. Kalau ada matahari, lawannya adalah bulan. Malam, lawannya adalah siang, dan begitu seterusnya. Tapi bila mana menyentuh kepada diri Anda sendiri, hanya satu sahaja. Wa nafsi wa ma sawaha, yaitu demi jiwa yang telah disamakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lawan kepada diri kita sendiri. Matahari ada lawannya, malam ada lawannya, tapi bersumpah demi Anda sendiri, Anda seorang sahaja. Walaupun di dalam diri Anda sendiri banyak pertentangan di dalam diri Anda sendiri, tapi Anda adalah hanya satu orang sahaja, dan tidak Allah bersumpah demi yang lain. Setelah bersumpah demi diri Anda sendiri, yakni demi manusia, demi jiwa, demi hawa, demi jiwa itu, Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh akan berjaya orang yang mensucikan jiwanya. Di dalam ilmu fiqh dikatakan az-zakah itu adalah dikatakan at-taharah wan nama, yaitu bersuci dan juga mengembangkan. Dia bukan hanya bersuci sahaja, tapi mensucikan diri sendiri dan mencari tambahan untuk lebih lagi mensucikan. Tidak berhenti di dalam sifat kesucian sahaja, melainkan mencari tambahan-tambahan untuk Anda lebih tinggi lagi derajat Anda, mencapai kepada peringkat kesucian. Dalam pelbagai bidang yang Anda belajar, jadilah Anda sebagai seorang yang mensucikan diri sendiri, dan Anda mengembangkan ilmu yang Allah bagi kepada Anda. Dalam ilmu engineering umpamanya, apa yang Anda belajar adalah kembangkan lagi daripada pelajaran yang Anda belajar untuk mendatangkan manfaat daripada ilmu yang Allah beri kepada Anda, yang mendatangkan manfaat kepada orang lain. Dalam bidang kedokteran dan juga dalam bidang syariah, mestilah kita mengambil berat untuk dapat mensucikan diri dan menambahkan kesucian itu sendiri untuk mendatangkan manfaat kepada orang lain. Bila mana seseorang itu menggunakan dua perkara ini, at-tahara dan az-ziyadah ataupun an-nama, mensucikan diri sendiri dan menambah untuk lebih mensucikan, dia adalah orang yang berjaya.
Tetapi kalau dua konsep ini tidak dipakai, dia adalah terpengaruh atau terpedaya oleh syaitan. Seorang yang hanya berfikir dirinya adalah cukup dengan apa yang ada, dia kemudian beruzlah duduk kat gunung sana, tidak bercampur dengan masyarakat ramai, maka dia hanya mendatangkan manfaat kepada dirinya sendiri, kalaupun itu adalah benar menurut dia. Tetapi bila mana kalau berbuat begitu, dia hanya mendatangkan manfaat diri sendiri, tapi dia terlepas peluang yang besar untuk mendatangkan manfaat kepada orang ramai. Ini adalah termasuk orang-orang yang rugi. Tapi orang yang berjaya, yang mendatangkan manfaat kepada diri sendiri dengan membersihkan jiwanya, dan mendatangkan manfaat kepada orang lain dengan menambahkan pembersihan kepada diri sendiri, yaitu mendatangkan manfaat kepada orang lain. Seseorang yang dia adalah bertambah dalam kedudukannya, hartanya dan lain sebagainya, bila mana tidak mempunyai dua konsep ini, harta dan kedudukannya akan membunuh kepada dirinya sendiri. Apa yang berlaku di sekeliling kita sekarang ini, cabaran ekonomi, cabaran di dalam politik, cabaran apa saja, adalah kecil berbandingkan kepada cabaran yang sebenar, yaitu membuktikan diri Anda adalah sebagai seorang insan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat tadi. Itulah cabaran yang sebenar yang dihadapi oleh manusia. Hendaklah manusia menjadi manusia yang dikehendaki oleh Allah, jangan menjadi manusia yang kehilangan sifat kemanusiaannya. Saya ingin memberikan kabar gembira kepada Anda, walaupun di zaman kita sekarang ini pelbagai masalah fitnah berlaku kepada umat Islam yang banyak menarik akal fikiran kaum muslimin, tapi perkara ini hanya berlaku sementara. Akan datang satu zaman, buah daripada apa yang sudah ditanam dahulu akan kembali kaum muslimin untuk mencari dan memahami tujuan dan maksud daripada ciptaan Allah kepadanya. Itulah yang saya sampaikan, dan diakhiri dengan tadi doa lebih kurang